Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS 9 Disember 2020, saya Kazari Afindi. Dan saya Akmal Saleh, ikuti berita ini. Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah telah memperkenan untuk melantik Adun Kota Tampan Datuk Sarani Mohamad sebagai Menteri Besar Perak. Datuk Bijaya Diraja Datuk Abdul Rahim Muhammad Nur berkata ia selepas Sultan Nazrin mempertimbang cadangan serta yakin Sarani memperoleh sebahagian besar adun. Dijangka akan mengangkat sumpah pada Rabu 10 Disember pada jam 11 pagi untuk istiadat mengangkat sumpah jawatan MB di Istana Iskandariah, Perak. Terdahulu, Bersatu, PAS dan UMNO bersetuju mencadangkan Datuk Sarani Mohamad sebagai Menteri Besar Perak yang baru. Persetujuan itu dicapai dalam pertemuan yang dihadiri Presiden Bersatu yang juga Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden PAS Datuk Sri Abdul Hadi Awang dan Presiden UMNO yang juga Pengerusi Barisan Nasional Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sarawak kini berjaya mendapatkan haknya semula terutama dalam isu minyak dan gas menerusi perjanjian penyelesaian komersial bersama syarikat Petroleum Nasional Berhad Petronas. Ia menjadi bukti hak Sarawak diiktiraf berlandaskan peruntukan undang-undang. Bawah Ordinan Perlombongan Minyak 1958/OMO 58, Sarawak mempunyai hak untuk melaksanakan penerokaan minyak dan gas yang terdapat di negeri ini. Malah dengan perjanjian itu membolehkan Sarawak untuk terlibat lebih aktif dalam industri berkenaan menerusi syarikat Petroleum Sarawak Berhad Petros dengan kerjasama Petronas. Mengulas mengenai keberhasilan perjanjian, kata Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng, hanya masa akan menentukan. Dia masa akan menentukan sama betul atau tidak. We don't have to argue because we got the right already. Okay? Itu respon ringkas beliau ketika mengulas dakwaan pembangkang yang mengatakan penyelesaian itu merugikan Sarawak. Pada 7 Disember lalu, Sarawak menandatangani perjanjian penyelesaian bersama Petronas yang disaksikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Abang Johari di Kuala Lumpur. Malah kedua-dua pihak bersetuju untuk mewujudkan kerangka kerja bagi memantau syarat-syarat perjanjian dilaksanakan. Seterusnya, Kerajaan Sarawak akan mewujudkan sebuah sekolah menengah Islam bertaraskan silibus antarabangsa dalam memastikan masa depan anak-anak Mahathafiz Tun Abdul Rahman Yaakob Matari menerima pendidikan yang mendalam terhadap pembelajaran Al-Quran. Mendedahkan perkara itu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng berkata, proses pendidikan itu akan melibatkan kerjasama dengan Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah Singapura. Kita telah buat keputusan untuk meneruskan pembelajaran yang berteras kepada Al-Quran dan juga ilmu dunia, dan kita mewujudkan sekolah menengah untuk meneruskan para penuntut kita dari sekolah rendah Matari. Dan sekolah menengah ini kita bekerjasama dengan Al-Junaid International School di Singapura. Abang Johari berkata demikian selepas menghadiri majlis sambutan ulang tahun Mahathafiz Tun Abdul Rahman Yaakob yang ke-10 di Kuching pada Rabu. Mengulas lanjut, pembangunan sekolah itu akan bermula tahun depan dan dijangka siap dalam tempoh 3 tahun. Katanya lagi pentadbiran dan pengurusan Matari selepas ini akan diletakkan di bawah tanggungjawab Majlis Islam Sarawak sepenuhnya. Saya ingin nak kongsi di sini, saya telah membuat keputusan bahawa sekolah ini akan diambil alih oleh Majlis Islam. Kerana ongkosnya tinggi, biarlah kerjaan memberikan ongkos meneruskan sekolah Matari ini. Dan ia berselaskan kepada silibus antarabangsa. Baik, susulan pengumuman penubuhan Sekolah Menengah Islam Antarabangsa, kini para ibu bapa penuntut Mahathafiz Tun Abdul Rahman Yaakob Matari tidak lagi perlu bimbang haluan anak-anak mereka apabila tamat melanjutkan pelajaran di peringkat sekolah rendah. Guru Besar Matari Abdullah Osman berkata segala persiapan akan diperhalusi dengan memberi jaminan kepada golongan ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka melanjutkan pelajaran di peringkat sekolah menengah.
seperti apa yang diumumkan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri. Jadi persiapan-persiapan seperti di segi kemudahan, di segi pembelajaran, kurikulumnya yang kita akan sediakan kepada murid kelak untuk sekolah menengah adalah perkara-perkara yang standing ataupun perkara-perkara yang seiring dengan peredaran zaman. Jadi perkara itu yang boleh menyebabkan ibu bapa akan jadi lebih yakin untuk menghantar anak-anak ke sekolah kelak. Abdullah Othman berkata demikian ketika ditemui selepas majlis sambutan ulang tahun ke-10 Mahat Tahfiz Tun Abdul Rahman Yaakob pada Rabu. Katanya penambahbaikan sistem sekolah tahfiz Matahari disifatkan sebagai kesinambungan perkembangan pendidikan Islam di Sarawak. Tambah Abdullah lagi, pengurusan yang akan diambil alih Majlis Islam Sarawak itu bakal memberi manfaat besar kepada madrasah berkenaan untuk kelangsungan masa panjang. Jadi harapan memanglah besar harapan kita bila suatu pengambilan itu melibatkan perkara yang besar. Jadi kita harap apa yang dah kita usahakan pada mulanya dapat diteruskan, sama ada ditambah baik ataupun akan jadi lebih baik daripada sekarang. Penubuhan Matahari merupakan cetusan idea yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud ketika memegang jawatan Ketua Menteri dan Pengerusi Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak. Sementara idea penubuhan Matahari adalah sebagai usaha Kerajaan Sarawak dalam melahirkan lebih ramai hafiz, iaitu penghafaz Al-Quran yang profesional. Tiada kompromi. Demikian amaran Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berhubung isu penggunaan khidmat pendatang asing tanpa izin sebagai pekerja. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri James Jemut Masing berkata, tindakan tegas akan diambil terhadap majikan yang menggaji pekerja parti dalam tempoh pandemik COVID-19. Setakat ini, sebanyak 4 kes positif COVID-19 telah dikesan daripada pekerja asing tanpa izin dan majikan mereka telah dikenal pasti untuk dikenakan tindakan undang-undang. Tambah Masing, tindakan tegas ini tidak hanya diambil terhadap pemilik ladang tetapi semua sektor lain yang melanggar undang-undang membawa masuk pekerja asing tanpa izin masuk ke negeri ini. Katanya, JPBN Sarawak kekal dengan keputusan tersebut dalam usaha mengawal penularan virus COVID-19. 3 pendatang asing tanpa izin berjaya ditahan oleh Markas Divisyen Pertama Infantri Malaysia kerana cubaan menyelinap masuk ke Sarawak kira-kira jam 10 malam pada Selasa. Sepasukan anggota yang sedang menjalankan rondaan keselamatan sempadan telah mengesan parti berkenaan apabila masuk melalui lorong tikus di sektor Kendai Lundu. Jurucakap Sel Perhubungan Raya Markas 1 Divisyen berkata pihaknya mendapati mereka yang berasal dari Semunying ingin ke Lundu untuk bekerja. Kesemua mereka diusir keluar setelah laporan polis dibuat di Balai Polis Lundu. Mengulas mengenai kegiatan jenayah rentas sempadan, tambahnya pasukan keselamatan kini berjaya menghalang dan membantras cubaan memasuki Sarawak secara haram di kala pandemik COVID-19. Kejayaan itu adalah hasil daripada kawalan sempadan yang ketat dan tindakan pantas pasukan-pasukan keselamatan melalui inisiatif Op Benteng terutama pasukan Tentera Darat Malaysia di bawah pemerintahan Markas 1 Divisyen. Tentera Darat Malaysia katanya sentiasa komited dalam menggalas tanggungjawab yang diberikan dan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang cuba membolosi persempadanan negara. Bertemu kembali. Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak telah mengenal pasti sebanyak 117 acara yang akan diadakan pada tahun depan. Ia sebagai inisiatif kerajaan negeri ini untuk menghidupkan semula sektor pelancongan yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata pelan pemulihan disifatkan perlu dilaksanakan bagi mengekalkan ekosistem pelancongan yang kini sedang berdepan krisis ekonomi. Mengulas lanjut, antara strategi utama dalam pelan pemulihan pelancongan katanya ialah memperkasakan ekopelancongan berasaskan komuniti termasuk menggalakkan penyertaan lebih ramai pemain industri tempatan. For next year, the ministry will focus on ecotourism. Number 2 will be our community-based tourism, i.e. more on the domestic tourism, so to speak. We like to encourage our own local, in the rural area especially,
to go into providing homestay. This is in line of our ministry this year, promoting domestic tourism. Antara lain, Kementerian melaksanakan pakej perjalanan Siasito bagi merangsang pelancongan domestik yang mensasarkan pelancong tempatan untuk memilih Sarawak sebagai destinasi utama untuk bercuti. Next year, beginning of next year, and probably the first half of the year, international tourist arrival will still be very minimal. So because of that, Sarawak Tourism Board has been very active, and together with MOTEC and our ministry, of course, will continue to focus on domestic tourism. Beliau berkata demikian ketika ditemui oleh pemberita semasa sesi sidang media mesyuarat Jawatan Kuasa Penyelarasan Pelancongan Negeri Sarawak bilangan 3/2020 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada Rabu. Ini perkembangan COVID-19 di Malaysia. Sebanyak 959 kes baru dilaporkan hari ini sekaligus menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 kepada 76,265 kes dengan 10,748 kes aktif. Kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, daripada jumlah kes baru itu terdapat 6 kes import mendapat jangkitan dari luar negara. Sementara itu di Sarawak tiada sebarang kes jangkitan positif COVID-19 dilaporkan. Kluster aktif masih lagi kekal 4 iaitu kluster besi, kluster Jalan Abel, kluster Green Hill dan kluster Wisma Saberkas. Terdapat juga 4 kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari Hospital Umum Sarawak. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih meningkat kepada 1,041 orang dari jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Sarawak. Ramai 2,742 rakyat Malaysia ditahan di luar negara atas pelbagai kesalahan termasuk kes dadah, penipuan, pemalsuan kad kredit serta kesalahan kastam dan imigresen. Timbalan Menteri Luar Datuk Kamaruddin Jaafar berkata bilangan tahanan itu adalah berdasarkan maklumat yang diterima perwakilan Malaysia di luar negara. Beliau berkata perwakilan Malaysia di luar negara berperanan menghulurkan bantuan konsular kepada rakyat Malaysia yang ditahan selaras dengan Konvensyen Vienna mengenai hubungan konsular 1963. Bantuan konsular yang termaktub di bawah akta ini termasuk memaklumkan penahanan mereka kepada pihak keluarga atau waris serta memastikan kebajikan, keselamatan dan kesihatan tahanan senantiasa terpelihara. Beliau berkata demikian sebagai menjawab soalan Datuk Sri Richard Riyad Jaim mengenai bilangan rakyat Malaysia yang dipenjara di luar negara dan langkah kementerian untuk membantu mereka. Perwakilan Malaysia juga boleh membantu mengemukakan senarai firma guaman tempatan untuk dilantik oleh tahanan atau waris sekiranya diperlukan. Tambahnya, kerajaan sentiasa prihatin terhadap kebajikan setiap warga Malaysia di luar negara dan bersedia menghulurkan bantuan sewajarnya. Bagaimanapun, perwakilan Malaysia perlu menghormati proses perundangan tempatan dan tidak boleh mencampuri hal ehwal perundangan sesebuah negara. Seseorang individu yang ditahan di negara asing perlu bersedia untuk melalui proses perundangan di negara tersebut. Beliau turut menasihatkan rakyat Malaysia yang berada atau akan mengadakan perjalanan ke luar negara untuk sentiasa berwaspada serta memahami peraturan dan undang-undang negara berkenaan bagi mengelakkan mereka terjebak dalam perkara tidak diingini. Kadar pengangguran negara terus merekodkan penurunan 0.7% kepada 4.6% pada September lalu berbanding 5.3% yang dicatatkan pada Mei tahun ini. Kata Menteri Sumber Manusia Datuk Sri M. Saravanan, kadar pengangguran pada Disember dijangka melihat penurunan kepada 4.5% dan trend itu akan berterusan ke tahun 2021. Pemulihan pasar buruh Malaysia dapat diperhatikan dengan kadar pengangguran menurun daripada paras tertinggi iaitu
5.3% kepada 4.9% iaitu 773.2 ribu pada Jun 2020. Kadar pengangguran terus turun kepada 4.7% pada Julai dan kekal pada kadar 4.7% pada Ogos 2020. Data terkini SCB pada September 2020 pula menunjukkan kadar pengangguran telah menurun kepada 4.6% dengan bilangan penganggur seramai 7,307.5 orang. Jelasnya, berdasarkan data kementerian, jumlah perberhentian pekerja yang dilapor sistem insurans pekerjaan Pertubuhan Keselamatan Sosial sehingga 27 November adalah seramai 99,696 orang. Sementara itu, seramai 120,296 orang daripada 372,934 pencari kerja pula telah berjaya mendapat pekerjaan. Pada masa yang sama, Tuan Yang di-Pertua, pelbagai pakej rangsang telah disediakan oleh kerajaan bagi membantu mengurangkan impak negatif pandemik ini terhadap ekonomi termasuk pasaran buruh. Tambahnya, penambahbaikan berterusan juga dapat diperhatikan dalam kedudukan walaupun berada dalam tahap sederhana. Perkara ini dicerminkan oleh pertumbuhan positif bulan ke bulan dalam guna tenaga sejak Jun 2020 serta kadar pengangguran yang menunjukkan tren penurunan. Timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin menawarkan diri menjadi bahan uji vaksin COVID-19 di negara ini. Ini berikutan bagi menyahut saranan supaya ahli politik menjadi golongan pertama disuntik vaksin itu. Dan kalau ada perlu dites awal-awal seperti tadi, saya lah orang pertama menawarkan diri. Teslah, saya tak takut pun. Saya mau sihat. Kalau rakyat, saya bagi tahu rakyat di luar sana jangan bimbang sebab pembekal vaksin ini memberi jaminan bahawa dia adalah vaksin yang tulen dan bukan tiruan, bukan palsu punya. Jadi ini boleh, kalau ada vaksin ini bermakna kita boleh membebaskan masyarakat kita yang daripada menghadapi positif COVID ini. Beliau yang juga ahli Parlimen Kinabatangan berkata demikian ketika membahaskan peruntukan belanjawan 2021 peringkat jawatan kuasa bagi Kementerian Kesihatan KKM pada persidangan Dewan Rakyat pada Rabu. Katanya lagi, rakyat mengesyorkan bahawa vaksin itu perlu diuji terlebih dahulu kepada ahli politik untuk memastikan keberkesanan vaksin tersebut sebelum diberi kepada rakyat. Bertemu kembali. Keakraban, semangat kejiranan serta kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang termasuk hubungan diplomatik antara Malaysia dan Brunei perlu diperkukuhkan lagi. Titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah itu adalah demi kepentingan dan kesejahteraan ekonomi bersama. Seri Paduka menzahirkan keyakinan aliran perdagangan dan pelaburan antara Malaysia dan Brunei dapat terus dipertingkatkan lagi khususnya jalinan kerjasama perniagaan dalam sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana kedua-dua negara. Kata Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin, perkara itu dizahirkan Al-Sultan Abdullah dalam majlis menghadap perpisahan oleh Pesuruhjaya Tinggi Brunei ke Malaysia, Datuk Paduka Alaihuddin Muhammad Taha dan isteri, Datin Mariani Bongsu di Istana Negara pada Rabu. Alaihuddin secara rasmi mula berkhidmat sebagai Pesuruhjaya Tinggi Brunei ke Malaysia pada 25 November 2014 dan akan menamatkan penempatannya pada hujung bulan ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kedah setakat ini tidak menerima sebarang laporan atau maklumat berkaitan rasuah di sempadan negara khususnya di negeri ini yang dikaitkan dengan aktiviti penyeludupan. Pengarah SPRM Kedah, Datuk Shahram Nizam Abdul Manam menegaskan pihaknya akan terus memantau perkara itu dan menggesa mana-mana pihak yang mempunyai maklumat supaya melaporkan kepada Suruhanjaya berkenaan. Tambahnya, sebanyak 73 individu termasuk 30 penjawat awam telah ditahan di Kedah atas kesalahan berkaitan rasuah, salah guna kuasa dan tuntutan palsu bagi tempoh 1 Januari hingga 30 November lepas. Daripada jumlah itu juga, sebanyak 25 pekerja swasta dan 18 orang awam turut ditahan dan pelbagai aset bernilai 1.6 juta ringgit telah dibekukan.
Baik, sejumlah 70 kompaun bernilai 3.45 juta ringgit telah dikeluarkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC kepada syarikat Telco bagi tahun 2020. MCMC mendedahkan kompaun tersebut adalah atas kesalahan pendaftaran kad SIM Prabaya tanpa membuat pengesahan maklumat pengguna. MCMC dalam kenyataan pada Rabu memaklumkan daripada jumlah tersebut sebanyak 15 kompaun bernilai RM750,000 dikeluarkan kepada 5 syarikat telekomunikasi pada 4 Disember lalu atas kesalahan itu. Kompaun itu dikeluarkan atas kesalahan di bawah Seksyen 127 Akta Komunikasi dan Multimedia AKMM 1998 yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara 2 tahun atau kedua-duanya sekali jika disabit kesalahan. MCMC memaklumkan antara penerima jumlah kompaun tertinggi yang dikeluarkan pada 4 Disember ialah syarikat Digi Telecommunications Sdn Berhad dengan 5 kompaun bernilai RM250,000 diikuti Maxis Broadband Sdn Berhad sebanyak 4 kompaun bernilai RM200,000. Syarikat U-Mobile Sdn Berhad pula dikenakan 3 kompaun bernilai RM150,000. Tune Talk Sdn Berhad dikenakan 2 kompaun berjumlah RM100,000 manakala YTI Communications Sdn Berhad dikenakan 1 kompaun bernilai RM50,000. MCMC berkata tindakan kompaun itu diambil berdasarkan audit yang dijalankan MCMC di Pahang, Kelantan dan Terengganu sekitar Ogos dan Oktober tahun lepas. Menurut kenyataan lagi, tindakan diambil mencerminkan usaha tegas dan berterusan oleh MCMC dalam melindungi kepentingan pengguna daripada kes-kes penipuan ataupun skam dalam talian yang semakin meningkat. Sedikit perkembangan di Sibu. Polis menumpaskan geng Apoi Sungai Merah Sibu dengan merampas dadah dianggarkan bernilai RM15,847 untuk kegunaan 1,493 penagih semalam. Pasukan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik IPK Sarawak membuat serbuan dan pemeriksaan ke atas sebuah rumah kediaman yang beralamat di Jalan Wawasan Sibu. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail berkata, dalam serbuan dan pemeriksaan tersebut, pasukan serbuan telah menahan 2 lelaki tempatan, seorang lelaki warga negara China dan 3 wanita tempatan. ID berkata turut dirampas wang tunai berjumlah RM6,556, sebuah kenderaan jenis Pro 2 Arus dengan nilai anggaran RM70,000. Menurutnya, kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan apabila disabitkan kesalahan hendaklah dihukum dengan hukuman mati. Baik, laporan itu tadi mengakhiri utama TVS malam tu. Teruskan kesetiaan kita orang bersama kami. Saya Kazari Afindi. Dan saya Akmal Saleh. Selamat malam. Salam hormat.